Adopt ni lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Boleh dengar ke suara saya? Boleh dengar Doktor? Okay, saya tengah driving. So jadi sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'd. Terima kasih Syam. Juga yang dimuliakan Tuan Aidil, Tuan Syami dan rakan-rakan daripada Suria and Zona dan semua para peserta. Jadi kalau tahniah anda dapat bersama-sama dengan kita pada hari ini. Jadi kalau tak menjadi keberatan, kita minta juga para peserta untuk nyatakan serba sedikit latar belakang anda, boleh ke? Dekat ruangan chat, sambil boleh mencatat apa background dari sudut, ada pensyarah ke, ada apa-apalah, engineer ke, programmer ke, jadi boleh kita tahu dengan siapa kita berbicara. Jadi kita boleh betulkan bahasa kita, laras bahasa dan seumpamanya. Jadi mungkin boleh membantu serba sedikit para penceramah kita hari ini. Baik. Jadi apa yang saya nak kongsikan, yang pertama sekali, solar, tenaga solar ini, saya berkecimpung dalam bidang ini ataupun saya berminat dengan bidang ini agak beberapa tahun yang lepas, ya. Jadi saya memang mencari mana sebuah syarikat yang menyediakan dalam keadaan syarikat tersebut dalam berjumpa dengan Suria and Zona dan menyertai mereka. Dan juga saya juga bersama dengan syarikat Tesla yang juga bukan hanya keluarkan kereta elektrik tetapi juga solar panel dan solar elektrik juga dia adalah dalam bidang tersebut dan jualannya meningkat saban tahun lah, ya, untuk bukan hanya kereta tetapi juga bahagian solar untuk pemasangan di rumah, kediaman dan seumpamanya. Jadi apa yang saya nak kongsikan adalah bagi saya solar renewable energy adalah, kalau dari sudut Islam, ia adalah sangat-sangat syariah compliant. Dari sudut dunia bisnes antarabangsa, dia adalah ESG, iaitulah environmentally punya investment yang sangat disukai oleh dunia pelaburan antarabangsa pada ketika ini dan menjadi trend terbaru dalam dunia pelaburan nak melihat ESG rating, sehingga kan Suruhanjaya Security pun sudah membina mereka punya positive list untuk semua syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia. Maka perlu ada, mereka akan laksanakan semakan dan akan diisytiharkan kelak manakah syarikat yang mempunyai ESG rating tertinggi dan terbaik. Jadi ini menunjukkan bahawa renewable energy adalah salah satu di antara elemen utama di dalam environmentally bagus, kerana electricity yang biasa ini terhasil daripada arang batu yang mana ia menyebabkan pencemaran dalam kepada alam, yang mana kalau dari sudut Islamic law, kita dalam maqasid syariah dia ada yang kita namakan hifzun nafs, iaitulah menjaga nyawa, menjaga nyawa. Jadi menjaga nyawa ni melibatkan kita menjaga nyawa dan tubuh kita sendiri. Yang kedua, masuk juga di bawah itu adalah kita menjaga alam. Kerana alam ini bila tercemar, dia akan menyebabkan kehilangan nyawa, ya, sebab karbonnya, sebab kepanasan yang luar biasa dan seumpamanya. Lalu atas sebab itu mungkin boleh Syam boleh jangan share supaya nampak muka saya itu. Oh, okey, baik. Baik, jadi apa yang kita nak kongsikan bahawa hifzun nafas itu ada dua aspek. Ya, so jadi yang pertama menjaga nyawa, jaga tubuh kita baik-baik dan seumpamanya. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan lontarkan diri kamu ke dalam kemusnahan dan kebinasaan. Yang kedua iaitulah menjaga alam. Allah SWT sebut dalam Quran, zaharal fasadu fil bar ma kasabat aydin nas, iaitulah terzahirnya stop share ni Syaf, siapa nama Aidil, stop share screen. Akhirnya kerosakan di
zaharal fasadu fil barri, di lautan dan di daratan kerana apa tangan manusia, apa yang manusia lakukan ya. So jadi apa yang hari kita ada ini, pemanasan global sudah semakin teruk. Maka atas sebab itu kita nak kena balancekan balik. Jadi bagi saya lihat macam tenaga solar ni salah satu cara dia kita balancekan balik. Sebab dia pemanasan tu sudah semakin teruk, maka bagaimana kita nak memanfaatkan pemanasan itu dalam keadaan yang sihat. So jadi antaranya adalah melalui solar panel yang berada di atas bumbung rumah kita, kita jadikan dia electricity. Maka dengan cara itu arang batu akan dapat dikurangkan. Sebab itu TNB sendiri melabur di dalam bidang ini ya. Yang mana TNB sendiri melabur dengan menjadikan anak syarikat dia GS Park untuk melabur di dalam semua pemasangan solar di premis komersial dan juga yang besar-besar lah. Jadi mereka sendiri melihat bahawa ia dapat mengurangkan kos operasi dan juga dapat mengurangkan pencemaran dan juga dapat menaikkan ratings TNB untuk layak ESG punya title. Jadi itu yang berlaku. Jadi oleh sebab itu bagi saya dari sudut agama, hifzun nafas sudah cek. Kemudian yang keseluruhnya adalah hifzul mal, yang kelima. Maqasid syariah ada 5. Nombor 1 iaitu hifzuddin, nombor 2 adalah hifzun nafas. Maka hifzun nafas, maka dia dah ada salah satu. Yang kelima adalah hifzul mal, iaitulah menjaga harta. Menjaga harta dari sudut maksud ini, dia ada 2 cara melalui pakej syahada negara kita. Saya dulu minat nak pasang solar ni dah lama, tapi saya tak faham dari sudut macam mana kita nak harmonikan solar ni dengan TNB. Kan? So jadi itu yang orang terbayang, bila kita pasang solar kita kena ada separate system, kita kena ada battery system. Bateri pula satu harga yang lain, mahalnya, lepas tu nak maintenance. Maka kita terbayang sedemikian dari sudut kebolehan kita nak pasang tenaga solar ini. Sedangkan benda itu rupanya ada maklumat yang kita tak tahu, bahawa TNB sendiri sudah friendly dengan solar. Bukan mereka memusuhi solar, mereka friendly dengan tenaga solar dengan cara mereka benarkan tenaga solar itu duduk di atas grid yang mereka yang sedia ada. Ya, dan malah mereka bersetuju pula untuk boleh exchange pula, import export dengan tenaga solar yang terhasil di atas rooftop kita. Maka dengan cara itu facility dan environment itu sudah ada. Environment itu sudah ada, maka atas sebab itu kita perlu ambil peluang ini. Jadi sebab itu bagi saya, saya punya rumah dah pasang dan insya-Allah bila cukup, nanti bila dia dah function, saya akan tunjukkan pula bil, share akan dengan rakan-rakan bil macam mana penjimatannya yang berlaku. Nanti Tuan Aidil akan ceritakan bagaimana dahulu kita ada lebih banyak lagi peluang untuk penjimatan. Kerana dulu NEM 2 dia punya kuota untuk setiap rumah itu diberikan lebih besar. Ya, boleh jadi sampai 15 kilowatt ataupun mungkin lebih. Tapi sekarang dah tak boleh. Maka kalau dulu, kalau sesiapa yang bilnya 1,000 ke atas, sepaham saya sebagai bahasa layman, boleh kurang sampai RM50 ataupun negatif. Sebab saya dah lihat sendiri bagaimana ada orang yang dapat bilnya negatif ataupun sangat-sangat jimat. Mereka mengambil pakej yang lepas. Tetapi pakej itu dah habis. Jadi dia bukan macam pasang aircon. Pasang solar ni dia boleh siapa-siapa boleh pasang, dia kena ada license, dia kena ada kuota. Maka sebab itu dia punya treatment dia berbeza. Maka sekarang ni ada NEM 3. NEM 3 dia dah letak kuota yang kurang sikit. Kuotanya sudah sampai lebih kurang berapa 12-13 kilowatt saja setiap satu kediaman. Maka ini menjadikan bagi mereka yang bil mahal 1,000 ke atas sebagai contoh, maka kalau kita nak kata penjimatan mereka akan menjadi tidaklah mencecah 90%, kerana tak boleh lagi nak letak lagi banyak sell-off solar panel. Kalau boleh letak lagi banyak solar panel, lagi banyaklah boleh jimat, tapi lagi besarlah kos modal awal tu.
Tapi kalau hari ini kena letak kurang sikit, maka kos untuk pemasangan akan kurang dan penjimatan pun tidaklah mampu sampai kepada 90%. Maka sebab itu dalam status saya sebutkan bahawa mereka yang bilnya dalam 300 ke 600 kan. Jadi kalau dalam kuota NEM 3 tu cukup-cukup. Maknanya kalau nak cover hampir semua tu boleh. Sebab solar panel yang dibeli dia letak atas bumbung boleh cover tenaga kilowatt setiap bulan yang kita pakai tu. Hampir sepenuhnya. Berbanding orang yang menggunakan RM1,000 punya bil kan. Iaitu kurang sikit lah. Sebab tu saya punya rumah dalam 900 ke 1000. So jadi sebab tu saya jangka dalam 60% akan kurang dan saya akan tunjukkan bila ada bil nanti. Baik, jadi itu nanti lanjut detail akan kita bincangkan kemudian. Maka sebab itu bila kita sebut penjimatan, kita tak boleh gabungkan penjimatan itu dari holistik. Penjimatan yang kita maksudkan dalam statement kita adalah penjimatan setiap bulan lah, tanpa kita mengira kos modal yang kita letak. Kalau kita nak kira kos modal, kita boleh kira. Tapi yang kita maksudkan dalam status saya pun adalah penjimatan yang betul-betul, iaitulah kita pasang, kita pakai modal yang asing. Itu kalau kita tak mau kira, kita jangan tak maulah kira itu dulu. Kan kita kira yang maksud kita penjimatan itu adalah dulu kita bayar 700, sekarang kita bayar RM50. So penjimatan lah. Tapi memang betul lah itu kita masuk penjimatan dari sudut bayar elektrik. Tapi sudah tentulah bila mana kita nak pasang, kita kena keluarkan duit beberapa belas ribu, beberapa puluh ribu. Baik, jadi itu memanglah akan kita kira kemudian. Sebab itu kita akan kira ROI, return on investment. Kita anggap solar panel itu sebagai investment kepada masa depan. Sebabnya kalau TMB naikkan tarif elektrik pun dalam beberapa tahun nanti, kita tidak akan terkesan insya-Allah. Jadi itu Tuan Aidil akan cerita lebih lanjut. Yang pertama. Yang kedua, solar panel yang dipasang di atas bumbung rumah kita ini, dia ada warantinya. Dan dia ada waranti 12 tahun, kemudian waranti performance sampai 25 tahun. Maka atas sebab itulah satu panel, solar panel tu takkanlah murah. Kan kalau kita nak dia harga mampu milik, boleh, tapi macam rumah mampu milik dia cepat rosak. Kan jadi apa, susahlah. Jadi sebab itu dia tu tujuan dia solar panel, dia letak atas bumbung yang kena panas cahaya matahari, hujan, petus dan seumpamanya. Maka sudah tentulah dia kena cipta solar panel yang powerful, tahan lama. Sebab itu pembuat solar panel dekat yang ada pun dia kena betul-betul mencuba R&D yang cukup panjang. Maka oleh kerana itu, satu solar panel yang besar macam TV 65 inci itu kan, ataupun lebih besar lagi, tidaklah murah kan. Maka kita tapi ia sudah pun murah berbanding 10 tahun lepas lah jadi sama ada anda kata kalau gitu baik saya pasang solar panel 5 tahun akan datang lagi murah kot. Ya mungkin, tapi mungkin masa tu kuota yang diberikan oleh kerajaan sudah semakin kecil kan, dan juga import export yang TMB bagi itu pun mungkin harganya sudah berbeza. Dia tak dapat lagi harga sebab orang yang awal-awal yang NEM rakyat awal-awal dulu, mereka dapat yang sampai ada feed in tariff. Ada pertamanya yang first program dulu, siapa-siapa yang boleh pasang dapat duit. Dan dia boleh jual tenaga tu kepada TMB dengan harga yang menarik sampaikan dia boleh buat keuntungan. Ya, tapi itu sudah tak ada. Dah tutup. Lepas tu ganti dengan yang baru NEM 1 dan NEM 2. Sekarang ni dah NEM 3. Kalau anda nak tunggu 5 tahun lagi untuk pasang dengan hujah bahawa nak dapat kurang kos, mungkin dapat kurang kos solar panel tapi tidak dari sudut tenaga, tidak dari sudut kota masa tu Jadi sebab itu hari ini kalau saudara-saudari, tuan-tuan dan puan buka tak salah saya website SEDA, boleh tengok sendiri kuota yang diperuntukkan oleh kerajaan ada certain untuk kediaman dan untuk komersial. Hari ini masih lebih kurang dalam 10, less than 10% yang sudah diambil. So masih ada lagi. So siapa cepat dia dapat.
kan, untuk NEM 3. Kalau habis dia masuk NEM 4 mungkin akan lebih kecil, maka penjimatan yang kita akan dapat mungkin akan lebih kecil lagi. NEM 2 habis baru tak salah saya Februari 2021. Kalau NEM 2 ada lagi, saya bolehlah ambil untuk penuh rumah saya, atas bumbung tu tambah lagi panel solar, saya boleh kurang sampai 95% daripada RM1,000 saya bayar dalam RM50 saja. Tapi betul-betul bulan Februari habis. Saya pasang bulan Mac. So dah tak sempat. Gitu. Jadi terpulang kepada masing-masing. Yang ketiga, kita nak maklumkan bahawa oleh kerana kualiti barang tu perlu tinggi, kita bukan hanya perlu beli solar panel, kita perlu beli inverter, kita perlu beli pula satu lagi tambah tadi import export tadi tu. Tambah lagi pula ada untuk lightning punya macam fuse punya untuk memutuskan lightning kalau ada masalah, kan? So kena beli semua ni campur. Orang nak pasang kat atas rumah kita, kan? Nak pasang kena kuat, jangan tercabut pula, kan? So jadi itu pun kerja yang memerlukan skylift, ada insurance coverage, memerlukan kerja yang agak berbahaya duduk atas bumbung rumah orang, kan? Dan bumbung syarikat dan bumbung bangunan. Maka sudah tentulah ada kos. Tidak dapat kita lari kecuali kos yang sebenar. Tak boleh nak kos yang terlalu mampu milik. Maka sebab itu kita nak nyatakan, paksa nyatakan bahawa memang pada ketika ini solar punya tenaga bukan untuk semua orang. Jadi macam kita katalah Mercedes adakah untuk semua orang beli? Dia bagus, kualiti hebat, dan safety bagus, tapi minta maaf lah, dia bukan untuk semua orang. Dia hanya yang pertama untuk orang yang mampu. Yang kedua, kalau orang yang dapat kuota, yang masih dalam kuota, kan? Sebab dia ada kuota, dia bukan macam aircon. Kita nak pasang 20 aircon dalam satu rumah kita pun tak ada masalah, pulang kat kamu lah. Kan? Solar tak boleh. Dia ada had dia. Nak pasang atas bumbung kita kena ada had dia. Yang dibenarkan. Dan TMB tahu benda tu. Okey, Ya. Okey, so jadi tu apa dia? Baik. Silakan. Okey, sikit lagi. So jadi apa yang kita nak sambung lagi adalah dia bukan untuk semua orang, dia adalah untuk orang yang berkemampuan dan orang yang bilnya mencukupi. Kalau bil kurang daripada 300, bukan mereka tak boleh pakai. Mereka boleh pakai. Tapi macam tak berbaloi itu saja, nak pakai juga boleh. Kan? Jadi cuma tak berbaloi. Sebab dia akan makan jangka yang sangat lagi panjang untuk dia balik modal lah. Soalannya begitu. Jadi kemudian dia bukan untuk semua orang juga kerana ada kuota dan syarat itu diluluskan oleh NEM sendiri, oleh pihak berwajib. Dia akan vet through, rumah tu mestilah rumah kita, bukan rumah sewa, kan, dan seumpamanya. Habis kat situ. So maknanya bukan untuk semua, betul. Jadi jangan marah pula kalau kita tak, orang kata mahal sangat, kita pondok kecam, ini mahal sangat ni. Biarlah orang yang beli kereta Volvo, dia mampu, ikut dia lah, kan. Orang yang ada rumah tu milik dia, dia mampu, bolehlah, kan. Jadi rumah bukan milik kita, tak boleh. Kalau bil kita tak cukup tinggi, rasa tak berbaloi, tak payahlah, kan. Kita tak mampu bayar enough front cost, tak perlu. Jadi kami cuba untuk berbincang dengan Islamic Bank. Kami dah jumpa dengan Affin Islamic Bank, BIMB Islamic Bank, Hon Yong Islamic Bank, Public Islamic Bank. Ada di antara mereka yang bersetuju untuk cuba membantu rakyat yang tidak ada kemampuan nak bayar lamsam supaya boleh buat pembiayaan. Jadi Bank Islam Malaysia Berhad boleh. Jadi kalau tuan-tuan rasa tak mampu nak bayar lamsam, boleh buat pembiayaan melalui Bank Islam Malaysia Berhad, dan kita dah cuba kira supaya dianya masih ada penjimatan walaupun tuan-tuan kena bayar setiap bulan kepada Islamic Bank. Sama juga dengan Alfin Islamic Bank. Ada pula yang bayar melalui Islamic Credit Card pun ada juga. Itu bagi mereka, alternatif bagi mereka yang tidak mahu untuk mengeluarkan kos secara lamsam pada peringkat awal kerana sangat besar. Ya. Jadi akhirnya itu semua untuk rumah kediaman. Jadi hari ini saya dengan Aidil nak cerita juga, ada satu lagi yang saya rasa macam too good to be true dan kufur nikmat lah siapa tak ambil. Iaitulah SPPA. Skim SPPA ni adalah skim perjanjian dengan TNBGS Park yang mana dia dah bersetuju nak tolong bayarkan untuk kita. Tetapi penjimatan tak cukup banyak lah, sekadar 20%. Ini hanya untuk premis-premis yang memakai tenaga elektrik yang sangat besar. Jadi kalau tuan-tuan hari ini adalah
business owner kepada satu bangunan sendiri, supermarket, sekolah yang banyak elektriknya. Maka sebab apa kena 10,000? Sebab GS Park takkan nak melabur kecuali dia nak yang banyak kilowatt guna. Kalau sekadar guna RM2,000 punya, dia tak cukup banyak, dia tak nak melabur kat situ. Itu tanya dia lah, bukan kita punya kuasa. Itu dia punya requirement kan. Dalam 200 kilowatt ataupun 100 lebih kilowatt, itu nanti tuan dia akan cerita. Cuma saya nak bagi gambaran umum bahawa yang kedua ni, kalau tuan-tuan tahu, masjid yang pakai aircon boleh. Semalam ada satu pihak nak buat skim wakaf solar yang mana boleh sangat. Dia pergi cari mana-mana masjid yang buat yang pakai aircon banyak-banyak ni kan. Kami boleh bagikan sponsor pun melalui GS Park, tapi dengan syarat satu masjid tu mestilah bilnya tinggi. Kalau yang tak tinggi boleh buat skim wakaf. Orang sekarang ni wakaf apa? Wakaf kapet. Kapet tuan-tuan tak sampai 20 tahun. Solar sampai 20 tahun. Kan, tuan-tuan wakafkan apa? Wakafkan rehal. Rehal 5 tahun dah rabak dah tuan-tuan. Kan? Tuan-tuan wakafkan Quran. Kalau dia buat tahfiz tu, lunyai dah. So, jadi, apa kata tuan-tuan wakafkan? Kumpulkan duit wakaf. Beli solar. Duduk atas, apa benda tu? Duduk atas bumbung sekolah ke, mak tahfiz ke, institut ke, apa ke, maka kurang bil dia 20% setiap bulan. So jadi tuan-tuan, itu adalah salah satu benda yang tuan-tuan perlu explore juga. Jadi saya rasa itulah antara yang dapat saya introkan untuk peringkat saya. Saya punya slot tak panjang, kena bagi Aidil banyak. Saya tengah driving, saya mungkin akan terkeluar daripada room ni juga sebab saya tengah driving ni. Dan kalau saya terkeluar, tak apa, teruskan. Soal jawab semua Aidil dengan Syam boleh jawab, insyaAllah, no problem. Jadi itu saja Syam. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian. Saya takut kejap lagi terputus. Saya ucapkan terima kasih siap-siap kerana sudilah orang kata menyampaikan buah fikiran, pandangan sebagai pengguna solar. Jadi doktor dah cerita tadi satu orang kata yang sangat luas lah. Yang mana meliputi rumah dan bukan rumah, kemudian meliputi sedikit sudut teknikal dan sedikit financial secara umum. Namun di sinilah kita nak berbincang dengan Cik Aidil. Mungkin kita akan tengok beberapa poin yang disebut sekali lalu oleh doktor tadi untuk kita betul-betul fahamlah. Yang mana mungkin kita tengok pada rumah dahulu, solar di rumah. Ada tak sebab-sebab mungkin Cik Aidil boleh terangkan kenapa rumah-rumah di Malaysia perlukan tenaga solar? Okay, baik. Terima kasih Syamirul. Terima kasih Dr. Zahrudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Boleh dengar semua? Boleh. Okay, baik. So, merujuk kepada soalan Syam tu, kita jawab secara santai sajalah. Sebab kita pun sesi lebih pada nak bersembang saja. Okey, dan hari Sabtu pun saya pun pakai baju bunga-bunga supaya nampak santai lah. Okey, kenapa rumah perlu pasang solar? Bagi saya sekarang ni, especially zaman COVID lah, saya boleh buka cerita. Ramai yang beritahu kami yang mereka terbeban lah dengan bil solar tu sebenarnya, bil elektrik, sorry. Jadi ada yang kata dulu bil elektrik elok je 100-200, bila zaman PKP terus jadi 500. Dan apatah lagi untuk orang yang dah memang membayar 500, ada yang jadi 1000 dan sebagainya. Jadi persoalan dia yang utama adalah yang kita patut tanya untuk pasang solar ni adalah adakah anda terbeban dengan bil elektrik sedia ada? Tak kisahlah bil elektrik tu sebesar mana pun. Sebab bebanan ni dia subjektif. Mungkin ada orang rasa 300 pun dah beban, ada orang rasa dah 1000 tu dah terlalu beban lah. Jadi itu persoalan pertama. Jadi kenapa orang perlu pasang solar? Sebenarnya solar ni secara tak langsung boleh menyelesaikan masalah tu. Secara layman saya boleh explain kepada orang ramai lah, yang especially yang bukan dari bidang elektrik ni. Pasang solar ni, apa yang kita akan buat adalah apabila solar tu dipasang, dia akan jana tenaga. Bila dia jana tenaga, kita akan guna tenaga tu dulu. Yang mana apabila tenaga tu digunakan, kadar kebergantungan kita kepada TNB tu, dependency kita dah kurang. Yang mana saya boleh cakapkan secara kesimpulannya, bil kita bulan depan tu tengok, bila dah ada solar dah tak akan sebanyak yang dulu.
kita dah pakai solar dulu. Tapi of course kena keluar modal lah. Yang mana solar tu nanti kita akan explain lah macam mana modal tu, macam mana nak kira dia punya payback period, ROI, dan juga beberapa facility yang kita ada, easy payment plan lah untuk mengurangkan bebanan pembayaran tu. Okey, antara perkara lain adalah sudut pandangan bil. Dari sudut pandangan bil, kita boleh tengok sebenarnya bil elektrik ni sedia maklum. Kalau dulu 96. Okey, saya mohon bantuan untuk kita mute masing-masing lah untuk mengelakkan. Dia tengok lagi sekali yang ni yang dia pakai. Satu cukup. Kita kalau dulu sampai. Okey, saya sambung. Okay, baik. Okey, kalau kita tengok bil elektrik di Malaysia ni, maafkan kepada TNB lah. TNB bil memang sentiasa naik lah, turun jarang-jarang lah, tahun tak pernah. Jadi itu antara tujuan yang kita nak pasang solar ni, antara satu sebabnya. Yang lain adalah untuk orang kata hedge against future electricity tariff increment. Kita tahu bil elektrik akan sentiasa naik, tapi bila kita pasang solar maknanya kita tak terkesan sangat dengan kenaikan bil tu. Okey, antara benda lain yang saya boleh share juga adalah dari segi contohnya, ada yang tanya kita, duit daripada melabur kat solar ni baik buat benda lain lah. Apa yang saya boleh katakan adalah solar ni adalah low risk ataupun safe investment. Okey, kenapa saya cakap macam tu? Nombor satu, matahari di Malaysia ni memang saya tak perlu nak terangkan lah. Memang orang utara cakap hangat late-late lah, sampai berpeluh-peluh. Jadi dari segi resources tu memang kita ada. Memang alhamdulillah banyak cahaya matahari di Malaysia ni. Dan dari segi solar ni, bila kita beli, ia sebenarnya adalah aset lah. Kita pasang di bumbung, maknanya harta tu adalah pemilikan kita yang bernilai lah. Walaupun harganya akan of course depreciate macam kereta dan sebagainya, dia bukan macam rumah lah, harga akan naik. Tapi sebenarnya solar tu sendiri adalah satu mesin untuk menjana passive income lah melalui e-saving lah. Kalau macam kereta tu lagi pakai duit kita, nak pakai minyak, nak pakai maintenance. Kalau solar ni, of course maintenance tetap ada, tapi dia boleh membantu kita untuk generate electricity. Dan cahaya matahari ni sendiri kita tahulah, dia bukannya satu komoditi seperti emas, crude oil ataupun palm oil dan sebagainya yang kita nak boleh invest. Kerana benda tu ada impact kepada contohnya keadaan market semasa lah, maka dia volatile. Kalau solar ni it's abundant resources, free daripada matahari, tak ada orang ganggu. Dan akhir sekali berkenaan dengan investment ni, saya boleh katakan ramai yang kata baik saya letak kat FD je. FD tu maksudnya letak kat bank, tak payah buat apa, goyang kaki, tak payah pening-pening, tahu-tahu je dapat duit. Daripada ni lah profit rate lah. Tapi apa yang kita nak cakap kat sini adalah kalau kita pasang solar sebenarnya ia akan provide higher return lah in terms of savings compared to FD. Dan nanti kita akan explain jugalah yang mana maintenance tu sebenarnya kita nak lawan dengan pendapat norma masyarakat ni, sebenarnya solar ni senang betul lah nak jaga, nanti saya explain. Dan antara reason lain kalau kita tengok nombor 4 dan 5 tu, kita tengok dia sebenarnya solar ni boleh membantu kita sebenarnya mengurangkan kepanasan dan juga membantu memanjangkan lagi hayat bumbung. Kita duk fikir kalau pasang solar ni nanti bumbung rosak lah. Sebenarnya bumbung kita lagi selamat lah sebab kita dah ada bumbung kedua. Dan ada juga studi yang mengatakan bumbung kita boleh dijadikan, kita boleh menjadikan rumah kita lebih sejuk lah dengan pemasangan solar ni. Dan akhir sekali, macam yang banyak Dr. Zahrudin sentuh sebentar tadi, it's all about saving the environment, memberikan satu image yang positif lah kepada masyarakat dan especially kepada company. Kita dapat lihatlah, even Petronas yang buat oil and gas pun dah buat solar. I think that says a lot lah. Yang mana company yang orang kata bertentangan dengan prinsipal dia pun dah semula buat solar. Saya rasa itu adalah the future. If it's not the future, it is now lah. Saya rasa memang sekarang lah waktunya buat solar. Jadi harap dapat menjawablah soalan Syamirul, kenapa kita kena buat solar. Baik, menarik sebab biasanya kalau solar orang fikir tentang nak jimatkan bil elektrik. Tapi kalau kita tengok dia beyond that lah. Yang mana kalau kita sembang pasal bil elektrik pun, kita bukan sembang bil elektrik setahun, tapi kita tengok 20 tahun dengan peningkatan mungkin setiap 3 tahun dan sebagainya. Jadi dia juga boleh dipandang sebagai satu bentuk investment yang selamat dan low risk. Dan dari segi teknikal pun dah lah bila kita pasang aircon tu menggunakan tenaga solar, dia ada penjimatan di situ. Bila kita pasang solar pun secara tak langsung
kepanasan daripada cahaya matahari itu dia tak kena pada bumbung kita dan memanaskan rumah, tetapi dia memanaskan panel lah, yang mana panel kalau kita tengok dia terpisah daripada bumbung tu sebenarnya. Ada air gap dan sebagainya, dan juga save the environment lah, dan boost screen image. Menarik. Tadi doktor ada sebut satu benda yang menarik saya rasa juga, terutamanya dari sudut pandang masyarakat lah. Sebab bila orang sebut solar, dia macam seolah-olah saingan langsung kepada TNB. Dia sama ada solar atau TNB. Kita ambil TNB, kita tak boleh solar. Kita ambil solar, kita tak boleh ambil TNB. Tapi tadi kita dah dengar beberapa kali nama TNB dan in fact TNB pun terlibat dalam tenaga solar. Dan mungkin Cik Adi boleh cerita macam mana hubungan solar di Malaysia dengan TNB, dan solar dengan orang kata legal, maksudnya boleh ke pasang solar ni? Boleh ke kita jana elektrik sendiri dan sebagainya? Kalau Cik Adi boleh share. Bagus tu. Soalan tu menarik. Yang mana ramai yang tanya kita, TNB tak marah ke pasang solar? Dan saya rasa itu adalah satu persoalan yang agak kerap diajukan daripada publik. First of all, saya nak cakap, of course TNB tak marah. Tapi nanti saya akan ceritakan kenapalah. Okey, sebenarnya sistem yang kita pasang dekat rumah kita yang kami tengah cerita ni, sebenarnya nama dia on-grid system. Maksudnya on-grid atau nama lainnya grid connected system ni, maksudnya kena ada grid. Dia berlainan dengan sistem off-grid yang contohnya yang kat Sabah tu contohnya. Yang mana dekat off-grid tu kita akan buat di kawasan pedalaman yang memang tak ada elektrik langsung. Okey, itu off-grid. Yang kita pasang dekat rumah ni yang memang dah sedia ada elektrik TNB, kita panggil on-grid. Okey. Kalau on-grid ni sebenarnya TNB tak marah kerana kita masih lagi memerlukan TNB connection. Maksudnya kita hanya menggunakan solar di waktu ada cahaya matahari sahaja. Kalaulah tak ada cahaya matahari, contohnya pada ketika waktu mendung, waktu hujan lebat ataupun pada waktu malam, kita masih lagi menggunakan TNB seperti biasa. That's why orang kata nak dibandingkan dengan statement yang katakan TNB tak bagi tu, taklah. Sebab TNB, kita masih perlukan TNB. TNB pun cakap awak tak boleh hidup tanpa saya. Solar, pasang solar juga, tapi still memerlukan tenaga kami di waktu malam. Which leads to my next point, iaitu sebenarnya untuk on-grid system ni, antara soalan lain adalah berkenaan dengan bateri lah. Jadi bila orang kata pasal bateri ni, kita tanya untuk sistem on-grid ni, macam mana maintenance mesti mahal, bateri dan sebagainya. Jadi statement saya hari ni, secara summary-nya ada dua perkara. Satu, TNB tak marah kerana sistem kita on-grid. Dan apabila sistem kita on-grid, kita tak perlukan bateri. Okey, jadi statement ni mungkin menarik minat pelbagai pihak lah, sebab selalu orang tanya pasal bateri. Okey, pasal bateri pula, kalau saya boleh explain secara mudah, sistem kita tak memerlukan bateri, maksudnya ketika ada cahaya matahari, kita akan guna. Okey, kita akan guna elektrik yang daripada solar tu. Katakanlah kalau ada pun lebihan, kalau kita tengok gambar tu, mungkin Syam boleh tunjuk sikit. Graf warna biru ataupun hijau tu sebenarnya adalah graf solar, yang mana dia semakin meningkat bila masuk tengah hari dan semakin merendah apabila masuk waktu petang. Namun kita punya contoh di sini, waktu kira graf warna merah tu adalah penggunaan di rumah ataupun premis lah, yang mana kegunaan dia kita tengok pada tengah hari tu adalah lebih rendah daripada penjenaan solar contohnya. Jadi lebihan tu, kalau ada bateri, dia akan simpan pada bateri. Tapi untuk kes kita yang on-grid system ni, kita tak perlu pun bateri. Okay, kenapa? TNB sebenarnya kita akan jual kepada TNB lebihan tenaga ni, yang dinamakan export lah. Jadi that's why macam tadi ada introduction berkenaan dengan NEM tu, yang mana kita dibenarkan untuk menjual beli tenaga dengan TNB. Kalau dulu hubungan dengan kita dengan TNB hanya beli saja, betul tak? Saya nak pakai elektrik, saya ambil, saya kena bayar. Sekarang melalui konsep NEM, kita boleh jual. Contohnya dalam kes macam ni, tengah hari banyak sangat matahari, kita tak guna pun banyak elektrik. Jadi kita akan serahkan balik kepada TNB, yang mana TNB akan record sebagai ekspor. Nanti bil baru kita akan ada import ekspor. Dan saya yakin Syam ada contoh bil nanti kita akan tunjuk. Ada, betul.
Okey, jadi bila ada ekspor ni sebenarnya kita akan umpamanya macam kita letak dulu, kita akan cakap kat TNB, saya ada lebih tenaga lah tengah hari ni, boleh saya tumpang sekejap tak? Dia kata tumpang lah. Nanti malam nak pakai balik, daripada sinilah kita ambil, daripada nilai ekspor tu kita akan ambil. Jadi sebenarnya that's why dengan cara lain sebenarnya kita boleh dikatakan kita mengurangkan sebenarnya keperluan untuk menggunakan bateri tu apabila adanya TNB sebagai tempat untuk kita letakkan bateri tu lah. Jadi kesimpulan kat sini, nombor 1, TNB tak marah, boleh pasang solar yang mana lesen hanya perlu apply selepas 72 kW ke atas, atau dalam bahasa laymannya, rumah tak perlu apply lesen untuk penjanaan tenaga daripada ST. Dan yang kedua, bateri memang tak diperlukan dalam sistem kita. Okey, baik. Jadi itu orang kata satu kelegaan lah kalau kepada siapa yang mungkin dah fikir-fikir untuk pasang solar, tapi bila tengok kos sampai lebih daripada 50,000, bila kita tanya sebab apa, sebab ada bateri. Sedangkan di Malaysia sekarang kita ada program NEM ni yang mana TNB akan bertindak sebagai virtual bateri lah. Kalau kita nak ikut teknikal betul-betul, dia tak simpan tenaga kita. Cuma dia simpan sebagai nombor pada meter, pada directional meter, pada bil. Jadi tenaga yang lebih pada waktu siang itu kita boleh ambil semula pada waktu malam dan pada waktu awal pagi ketika tak ada cahaya matahari. Jadi mungkin ini berkaitan dengan apa yang Dr. Zahrudin sebut tadi. Contoh kalau bil orang tu RM600, katanya boleh sampai RM50, sedangkan siang ni separuh sahaja daripada keseluruhan hari. Jadi secara logiknya mungkin 50% sahaja tenaga yang kita boleh supply pada solar. Tapi kenapa waktu malam pun kita boleh guna tenaga solar tanpa menggunakan bateri adalah kerana sistem NEM yang Cik Aidif terangkan tu tadi. Jadi saya kira ini satu key lah yang mana kalau boleh saya berkongsi sikitlah pengalaman peribadi ketika dulu terlibat dengan tenaga solar rumah di Jerman yang mana mereka tak ada NEM. Mereka ada FIT, iaitu jual elektrik. Tetapi jual elektrik tu harga dia lebih murah daripada harga beli. Contoh kalau harga elektrik dia 30 sen, harga jualan dia 20 sen. Jadi dia rugi kat situ. Jadi dia tak nak jual. Seboleh-bolehnya dia tak nak jual. Jadi dia pasang bateri. Jadi bila pasang bateri, saya rasa kalau di Malaysia kosnya 2 kali ganda. Kalau solar tanpa bateri 30,000, solar dengan bateri mungkin jadi 60,000 dan sebagainya. Jadi saya kira secara personal pun saya kira NEM adalah satu orang kata peluang yang baiklah untuk kita melangkah ke arah solar. Okey, baik. Jadi kita bercerita tentang rumah tadi dan solar ni saya rasa dia tidak terhad kepada rumah sahaja. Dia boleh juga kepada bangunan komersial, bangunan industri, bangunan kemasyarakatan dan sebagainya. Jadi apakah yang ditawarkan dari segi solar ni untuk bangunan selain rumah? Okey, kalau kita tengok orang asyik cakap ada bumbung kita boleh pasang solar, sebenarnya taklah. Yang mana kalau kita tengok pelbagai aplikasi lain solar pun kita boleh pasang lah. Contohnya kalau kita tengok yang paling latest di bawah kelolaan SNS sendiri, kita ada buat satu projek kapak. Kalau kita tengok dulu asalnya kapak ni menggunakan kapak biasa, tapi sekarang kita gantikan bumbung dia dengan solar. Jadi 2 in 1 lah. Okey, antara aplikasi lain yang kita boleh tengok macam dalam gambar tu pun, ia ground mounted solar yang banyak rasanya rakyat Malaysia dah tengok di tepi highway yang memang solarnya macam orang kata lautan panel, solar panel lah. Tak nampak apa hujungnya. Tapi itu berbeza skim lah, maksudnya itu adalah IPP, iaitu Independent Power Producer. Mereka sebagai contoh adalah YTL, Malakoff dan sebagainya. Mereka bertindak sebagai satu penjana kuasa yang mereka jual tenaga terus kepada TNB secara orang kata secara besar-besaran lah. Maka dia tak sama dengan rumah lah, yang mana rumah kita ataupun premis kita lebih pada mengurangkan kita punya penggunaan melalui savings lah. Dan sebelah kanan tu kalau kita tengok sekarang atas air pun orang boleh buat lah floating solar, yang mana baru-baru ni kita disajikan dengan berita Saipak dapat job solar floating yang sangat besar lah di tanah air. Okay, jadi pelbagai cara sebenarnya kita boleh buat.
dan tak terhad kepada bumbung sahajalah. Okey, baik. Kalau kita tengok Dr. Zahrudin tadi, dia ada cakap tentang solar untuk bangunan kilang, bangunan sekolah dan sebagainya, dan dia ada sebut tadi zero capex ataupun tak ada cost. Jadi yang kita faham secara konvensionalnya solar ni, kita contoh saya nak pasang solar dan Cik Aidil share kat solar, saya keluarkan satu cost capex, kemudian Cik Aidil pasang pada saya dan sistem solar tu jadi saya punya dan saya menikmati penjimatan lah setiap bulan sehinggalah balik modal solar itu mungkin 4-5 tahun. Kemudian solar tu hidup lebih lama lagi 20 tahun dan seterusnya, maka sepanjang 20 tahun lebih tu dia adalah penjimatan bersih lah. Tapi kalau saya pasang di rumah mungkin 30,000 saya boleh usahakan untuk cari. Tapi kalau skala besar, sekolah-sekolah 1 megawatt, 500 kilowatt dan sebagainya, kos mungkin dah mencecah jutaan kalau tidak pun ratusan ribu. Ada tak business model lain yang boleh kita tengok? Okey, saya rasa perkara ni pun dah disentuh oleh Dr. Zahrudin tadi, yang mana dia ada cakapkan sekarang ni, iaitu kita dah lari daripada cara conventional way of doing business untuk solar lah. Macam Syam ada sebut tu betul. Dulu orang nak pasang solar, kita keluar duit, kita bayar kepada kontraktor, kontraktor pasang. 2 hala saja. Sekarang ni dah ada orang panggil 3 hala, iaitu satu lagi pihak kita panggil PV investor. Okey. PV investor ni adalah satu pihak yang sanggup mengambil alih keseluruhan kos sistem kita. Jadi kalau saya nak cakap kat sini, statement saya kepada semua adalah kalau nak pasang solar secara percuma, sebenarnya tak mustahil. Dengan tanpa sebarang 1 sen pun kita boleh pasang solar di rumah. Di premis lah, seperti perniagaan dan sebagainya. Untuk rumah malangnya kita tak ada lagi disebabkan skala dia kecil. Tapi untuk yang SPPA ni kita panggil Solar Power Purchase Agreement, kosnya akan diambil alih secara sepenuhnya. Sebagai contoh, kita ada satu kilang lah, katakanlah kilang orang kata kilang plastik lah. Kilang plastik ni terbeban lah, dia kata kat kita bilnya sampai beratus ribu lah setahun. Saya tak larat lah, COVID ni lagi nak kena bayar banyak lah. Jadi kita cakap kat dia, okey, conventional way, awak kena keluarkan 2 juta sistem untuk bumbung awak, kita boleh pasang. Kemudian dia akan cakap kepada kita, sorry lah, saya punya kilang plastik ada 2 juta, bukan tak ada. Tapi saya prefer untuk simpan duit tu untuk waktu-waktu orang kata hujan panas lah. Waktu-waktu bila nak memerlukan wang dengan lebih penting lah. Jadi kita offer dia satu lagi option, iaitu SPPA. Melalui SPPA, PV investor yang sebagai contoh, salah satu yang kami paling bekerjasama dengan adalah TNB G-Spark. TNB G-Spark tu adalah subsidiary di bawah TNB itu sendiri, yang mana tugas dia memang diberi wang oleh TNB induk, katanya kepada G-Spark, nah ambillah duit ni, awak invest lah kat mana-mana bangunan pun di seluruh Malaysia ni, awak invest, tak payah, mereka semua tak payah bayar. Jadi contohnya kilang plastik ni, TNB G-Spark akan membayarlah kos 2 juta tu. Dan sebesar projek 2 juta tu saya rasakan mungkin dalam 3 bulan boleh siap lah. Jadi pada bulan keempat tu, kilang plastik tu akan ada solar di atas bumbung dia secara percuma. Tanpa sebarang kos. Jadi apa yang mereka perlu buat adalah memandangkan PV investor tu yang dah beli solar kita, yang bayar kita punya sistem solar tu. Jadi pemilikan sistem solar tu adalah mereka punya lah. Apa yang dia jual kepada kilang plastik tu adalah tenaga elektrik yang dijana. Jadi kalau kita boleh tengok perbezaan dia, kalau tenaga elektrik, kalau kita tengok tenaga elektrik kilang plastik tu adalah 51 sen sebelum kita ambil TNB saja. Tapi dengan melalui SPPA, iaitu PV investor yang sanggup pasang solar tadi, dia akan jual pada harga diskaun, kemungkinan dalam 35 sen dan sebagainya. Jadi kita sebagai pengusaha kilang plastik tu sebagai contoh, daripada ambil tenaga elektrik daripada TNB, baik suruh mereka pasang solar je kat bumbung saya, kerana selepas tu tenaga elektrik saya akan jadi 35 sen je.
Jadi kesan langsung kalau saya bayar 100,000 bil bulan-bulan, kemungkinan besar saya punya bil akan tinggal 70,000 lah. Yang mana 30,000 bulanan tu saya boleh dapat saving tanpa sebarang kos. Tapi perjanjian haruslah dimeterai antara dua pihak. Maknanya kita kena belilah daripada TNBG Spark tu sebab dia dah invest kepada kita. Kemungkinan dalam masa 21 tahun, 15 tahun, benda ni fleksibel lah. Bergantung kepada negotiation antara dua pihak. Dan akhir sekali apa yang saya nak cakapkan adalah tiada maintenance lah. Maksudnya since pemilikan aset ataupun sistem solar tu adalah daripada PV investor tu sendiri, maka maintenance, apa semua, insurans semua akan dibayar oleh pihak TNB itu sendiri. Jadi sebagai kesimpulan pendek kat sini adalah untuk rumah, kita memang kena keluar duit sendiri, tapi ada caranya melalui easy payment plan, contohnya melalui bank hire purchase ataupun installment melalui credit card Islamik, ataupun kalau kita tengok pada commercial, boleh beli sendiri, ataupun boleh suruh orang bayarkan untuk kita selama tanpa sebarang sen pun, sebarang 1 sen pun. Itu sajalah kesimpulan dari saya. Okey, baik. Kalau saya boleh kongsi pengalaman peribadi lah SPPA ni, waktu kita memang promote dua-dua lah, maksudnya sama ada nak beli normal atau sama ada nak beli SPPA, terpulang kepada klien. Yang mana kalau dia beli secara normal, penjimatan dia akan lebih tinggi lah sebab sistem solar tu dia yang punya. Tapi kalau melalui SPPA, dia mendapat sistem solar tetapi dibayar oleh pihak investor. Jadi sebagai imbalan dia, pihak investor tu tadi sebab dia memiliki solar di atas bangunan kilang tu, maka tenaga tu dia jual kepada kilang di bawah tersebut. Tetapi jualannya adalah dengan tarif yang lebih rendah lah. Kalau contoh dalam kes ni tarif B, mungkin dia sebelum ni dia bayar 50 sen bagi setiap unit tenaga. Melalui SPPA dia bayar kepada G-Spark itu ataupun mana-mana investor 35 sen. Jadi penjimatan tarif 30% di situ. Dan yang menarik dia adalah dia fix sepanjang tempoh perjanjian. Contoh kalau SPPA ni dia buat 21 tahun, kilang plastik tersebut sign dengan TNBG Spark, nak beli dengan harga 3.56 sen, maka harga itu selama 21 tahun. Yang mana harga elektrik, setakat maklumat yang saya ada, kalau komersial biasanya setiap 3 tahun ada kenaikan sebanyak 9% lah. Jadi sepanjang 21 tahun tu kita dah terselamat pada banyak dia punya peningkatan. Baik. Jadi saya tak sembang lama, yang mana Cik Aidif saya rasa dah terangkan banyak aspek yang menarik. Kita dah tengok macam-macam perkataan, SPPA, NEM dan sebagainya. Jadi saya nak tanya Cik Aidif, jika ada orang yang berminat untuk memiliki ataupun jika ada orang yang berminat untuk tahu lebih lanjut tentang solar ni, macam mana Cik Aidif? Okey, untuk kalaulah katakanlah nak pasang solar ni, macam Dr. Zarudin ada explain pagi tadi, dia bukan macam pasang aircon. Maksudnya kalau aircon tu kita nak pasang, kita beli aircon, kita just cari saja kontraktor yang boleh pasang aircon. On the other side, untuk solar ni it's a regulated industry. Maksudnya sistem untuk pemasangan solar ni disebabkan sistemnya adalah memerlukan profesionalisme yang tinggi. Jadi satu pihak iaitu dinamakan SEDA, Sustainable Energy Development Authority, satu agensi di bawah Kementerian Tenaga yang ditugaskan untuk mengawal selialah hal ehwal renewable energy ni. Mereka memang tugasnya untuk mewujudkan satu directory. Maksud saya di sini adalah directory ni akan orang kata menyenaraikan keseluruhan kontraktor yang kalau kita boleh tengok sekarang list dia close to 200 macam itulah, ada kontraktor yang berdaftar di bawah SEDA. Kalau kita main buat sahaja dengan kontraktor tanpa check directory ni, sebenarnya tak bolehlah nak apply kota NEM tu. That's why SEDA buat benda ni sebagai satu control industri lah, yang mana hal ehwalnya akan terjaga lah untuk mengelakkan salah laku. Jadi pendapat saya kepada siapa yang berminat, sila pergi kepada SEDA directory, especially kalau ada kontraktor yang dah approach, pergi kepada SEDA directory ni. Saya rasa ada tunjuk di kaca skrin ni. Boleh check background company tu dahulu sebelum anda pergi lebih jauh lah. Yang mana kalaulah semua okey, ada dalam directory dan anda berminat dengan harga tersebut,
biasanya pihak kontraktor tu memang akan buat full service lah. Dia akan datang ke rumah, dia akan cek bumbung, dia akan tengok bil, dia akan tengok premis perniagaan anda sebagainya kalau bukan rumah. Maka daripada situ mereka akan come up with we call it proposal. Proposal yang mengandungi kedua-dua maklumat dari segi teknikal dan juga komersial. Dari segi teknikal, pihak kontraktor akan cerita sama ada bumbung awak tahan ke, sama ada nak pasang dekat mana, arah orientation menghadap matahari macam mana, shading report dan sebagainya. Dan juga dari segi komersial dia akan tunjuklah berapa banyak kos, adakah patut beli terus ataupun menggunakan SPPA zero cost tadi, apakah kesan secara komersial kepada kedua-duanya, apakah savings, apakah maintenance dan sebagainya lah. Biasanya SEDA Directory ini mengandungi kontraktor-kontraktor yang orang kata bertauliah lah untuk membantu pihak klien dari A to Z lah, daripada proposal sehinggalah mendapatkan kuota pun sebenarnya di bawah tanggungjawab kontraktor ni lah. Jadi boleh mulakan dengan SEDA Directory. Okey, baik. Mudah saja, ada link situ dalam web SEDA, seda.gov.my, kemudian boleh tekan pada directory lah. Okey, baik. Jadi saya rasa ini sesi dengan Cik Adif, perbincangan yang kita mungkin boleh bergerak kepada sesi yang seterusnya lah, iaitu soal jawab. Tapi sukacitalah saya mengiklankan di sini kuis kita pada hari ini. Kalau suka saya ingatkan, caranya adalah boleh buka pada page kita Suria dan Sonia Sinar Berhad di Facebook, kemudian boleh like atau follow. Kemudian ada situ ada satu pin post. Kita mohon untuk share post tersebut. Dia berwarna kuning bertajuk NEM 3.0. Share. Bila share tu jawapan tu tulis di atas. Jawapan bagi soalan ni tulis di atas tu supaya senang kita tengoklah siapa yang menjawab dan siapa yang orang kata mencukupilah syarat seperti mana yang kita letak dalam kuis ni. Jadi soalannya adalah apakah program NEM, Net Energy Metering 3.0 yang dibuat khas untuk kediaman, untuk rumah. Okey, saya ulang, apakah nama program di bawah NEM 3.0 yang dihaskan kepada rumah? Jadi A, Nova, kedua B, NEM Rakyat, dan C, NEM Gomen. Siapa yang dapat jawab insya-Allah akan mendapat baju edisi khas lah daripada Suria dan Sonia. Okey, baik. Jadi suka saya untuk melanjutkan ke sesi soal jawab yang mana saya peribadi telah mengumpulkan beberapa soalan sebelum sesi ini, dan sahabat saya juga telah hantar pada saya banyak soalan. Mungkin ada yang sempat kita sentuh, saya rasa banyak yang tidak sempat kita sentuh atas kekangan masa, namun insya-Allah boleh stay dengan media sosial kami dan kita akan buatlah penerangan, kita akan buat posting berdasarkan soalan-soalan ni. Okey, jadi saya ada satu soalan daripada Cik Syafi'i, mungkin untuk faham jika bil 100 hingga 200 sesuai atau tidak, dan jika tak sesuai, ini untuk rumah, jika tak sesuai, dia kenapa sebenarnya tak sesuai ni? Adakah legal, adakah solar dan sebagainya? Okey, baik. Soalan ni berkenaan dengan bil kan? Betul. Okey. Untuk kesesuaian sebenarnya, yang sesuai adalah bil RM300 ke atas lah. Ni kita cerita pasal kediaman saja ya. Kenapa kami mulakan dengan 300 tu adalah kerana atas sebab kita punya calculation tu. Maksudnya sebenarnya tak jadi masalah pun. Even bil RM50 pun boleh pasang solar. Cuma dari segi pulangan tu, apabila kita nak namakan dia sebagai satu investment yang make sense ataupun memberi pulangan yang setimpal, lebih sesuai jika bil kita 300. Okey, sebelum saya jawab dengan bil lanjut, saya terangkan asas dia dulu. Bil kita ni sebenarnya untuk rumah dia ada tingkat-tingkat dia. Jadi bila kita tengok permulaan 200 kW yang kita pakai mungkin harganya murah dan dia akan meningkat atas kelas yang seterusnya lah. Jadi berdasarkan kajian kami, apabila anda menggunakan bil sebanyak RM300 ke atas, kita dah mula menggunakan orang kata kelas tingkat bil yang tertinggi tu, iaitu bernilai 57 sen kalau saya tak silap. Jadi that's why kesesuaian untuk pasang solar tu bermula pada 300 adalah kerana apabila kita ada ekspor tu,
penjualan tu akan orang kata cut off bil yang tertinggi tu, kelas yang tertinggi tu. Maknanya kalau pakai RM50 punya bil, kita hanya akan tolak yang bil yang mungkin yang rate dia hanya berapa sen sajalah, 20 sen, 30 sen. Jadi dia punya timbal balik untuk pulangan modal tu lambat. Jadi jawapan pendek kalau kat sini sebenarnya 100-200 pun boleh pasang solar. Cuma pulangan dia dari segi kepengiraan akan jadi lebih tinggi lah. Yang mana kalau 300 ke atas, pulangan dia untuk mendapat 5 ke 6 tahun pulangan balik modal tak menjadi mustahil. So itu jawapan yang saya boleh berikan lah. Okey, baik. Saya ada satu soalan yang pendek juga saya rasa daripada Encik Ishak. Kalau rumah apartmen boleh pasang solar juga ke? Okey. Ni pun ramai juga yang bertanya pasal benda ni. Malangnya saya boleh beritahu secara jelas, oleh kerana secara legalnya Strata Act pun tak bagi, pemilikan bumbung tu bukan kita punya, sebaliknya perkongsian, maka kita tak boleh pasang di apartmen. Namun begitu, itu taklah bermaksud seluruh apartmen tak boleh pasang. Contohnya kalaulah JMB tu, Persatuan Penduduk tu sendiri ada katakanlah inisiatif nak pasang solar, yang mana pemasangan solar tu boleh menjimatkan sebenarnya penggunaan elektrik di common area. Contohnya kawasan dewan ke, kawasan bilik pengumpulan ke, ataupun swimming pool dan sebagainya. Sebenarnya pihak JMB boleh apply. Tapi untuk pemilik individu rumah tu tak boleh. Unless anda tinggal di penthouse bahagian atas sekali yang bumbung, mungkin boleh. Jadi itulah jawapan saya berkenaan dengan rumah kondo ataupun rumah pangsa. Okey, baik. Menarik. Saya nak tanya macam solar ni bila kita pasang solar, bila kita kata penjimatan dan sebagainya, orang kata memanglah jimat setiap bulan tapi kita jangan lupa pada maintenance. Kita mungkin ada benda yang kita nak kena repair. Kalau tadi kata bateri dia punya maintenance dia mungkin selepas 5 tahun nak kena tukar dan sebagainya. Tapi tak apalah, sistem kita tak ada bateri, tapi maintenance secara umum. Jadi apa sebenarnya bentuk maintenance dan sejauh mana dia quote and quote mengganggu kita punya saving? Okey, dari segi maintenance ni selalu saya cakapkan kepada kita punya customer, saya akan tanya diorang dululah. Pihak customer saya akan tanya, awak ada kereta tak dekat rumah? Yang mana most of them akan jawab ya lah. Pemilikan kereta tu memang cukup common lah dalam kalangan masyarakat. Jadi biasanya bila mereka cakap ya, saya akan cakap, tahukah anda nak jaga solar ni sebenarnya lagi mudah daripada nak menjaga sebiji kereta. Dan saya sedia maklum kebanyakan kita mampu menjaga kereta dengan baik lah. Ada yang siap tahan lebih pada 10 tahun pun ada. Jadi secara kesimpulannya, sebenarnya kalau jaga kereta pun boleh, jaga solar ni lagi senang. Kenapa lagi senang? Fakta yang pertama adalah there are no moving part. Tiada objek yang bergerak. Tiada mechanical equipment kat sini. Maksudnya kesemuanya hanyalah electrical. Jadi kalau kita tengok kereta tu macam-macam dia ada. Kita ada gearbox lah, kita ada tayar lah dan sebagainya, gandal dan sebagainya. Pelbagai benda yang berpusing, berputar, mechanical yang perlu kita jaga dan mampu kita jaga. Ini pula solar yang mana equipment utama macam diterangkan oleh Encik Syamirul awal tadi, ada solar panel yang sebelah kiri kita tengok dalam gambar tu, dan juga sebelah kanan tu inverter. Itu saja dua komponen utama. To be honest, sebenarnya tanpa objek lain, hanya dua benda ni saja sistem solar dah boleh pakai. Cuma kita ada jugalah yang dipanggilkan breaker, fuse dan sebagainya, yang macam kita tengok kat tengah tu, itu adalah orang kata komponen untuk keselamatan. Okey, maintenance yang perlu buat sebenarnya, of course nombor satu, bumbung kena make sure panel tu mesti bersih. Kalau rumah, saya rasa jaranglah setakat ni saya tengok kawasan yang memerlukan pembersihan panel tu dilakukan lebih daripada 2 kali setahun tu dah kira cukup banyak tu. I would say normal rate would be once a year lah. Kalau kawasan perindustrian, kilang-kilang mungkin 6 bulan sekali, itu adalah logical. Dan kita pun bukannya seperti negara Timur Tengah yang banyak pasir apa semua. Kita Malaysia ni agak selamatlah sebenarnya. Bumbung kita punya kadar udara pun taklah kotor sangat. Jadi pembersihan tu tak perlulah dilakukan dengan kerap. Maintenance yang lain adalah lebih kurang macam untuk cek
secara dasarnya kalau kita tengok inverter tu macam jantung kepada operasi. Inverter sekarang pun kita dah panggil smart inverter, yang mana segala error code apa semua dia akan boleh hantar melalui app handphone saja. Jadi kita pun kadang-kadang kalau kita tengok, saya boleh cerita macam ni je. Kalau app handphone tu tak cakap apa-apa error, maksudnya sistem anda semua memang selamat. Jadi maintenance hanya perlu dilakukan apabila berlaku masalah. Dan akhir sekali kalau kita tengok bahagian tengah tu, fuse breaker tu akan trip apabila berlaku masalah. Jadi hanya perlu replace jika perlu. All in all, I would like to say maintenance is very minimal lah untuk solar. Jaga kereta boleh, sudah pasti boleh jaga solar. Okey, baik, terima kasih banyak. Yang mana membawa kepada soalan yang seterusnya lah. Kalau dari segi payment, tadi kita ada sebut tentang pembayaran. Kalau orang yang buat solar ni, apa option pembayaran yang ada lah? Kalau boleh diceritakan. Okey, untuk perumahan, biasanya soalan yang diajukan kepada kita, macam mana nak bayar? Of course, sistem kita bermula mungkin daripada 20,000 sehingga ke 50,000, bergantung kepada bil dan juga saiz rumah. Jadi ramai yang even to be honest, kepada saya sendiri pun kalau nak keluarkan 30,000 belum tentu saya boleh keluarkan sebanyak itulah. Jadi katakanlah satu sistem yang dikatakan 5 kilowatt dan sebagainya, yang mana harga dia mungkin sekitar 25 ke 30,000. Kita tak nak bayar secara cash sebab bukanlah kita tak ada cash, mungkin kita ada cash tapi baik simpan untuk buat benda lain dan sebagainya. Kita ada payment option iaitu easy payment plan. Yang pertama, kita boleh bayar secara cash, itu sudah sedia maklum, tapi option lain adalah melalui e-credit card, yang mana kita ada menyediakan pembayaran secara ansuran, installment of 12 or 24 ataupun 36 months, maknanya fleksibel, tanpa sebarang interest. Okey. Nanti kita akan pihak kami akan jelaskanlah melalui bank mana dan fasiliti sebagainya. Ataupun atas orang kata cara lain adalah melalui personal financing. Personal financing ni secara mudahnya ialah hire purchase, sama sahaja macam kita buat loan, tapi loan ni akan ada spesifik khas untuk solar, yang mana pihak konsultan kami boleh memberikan satu package yang mana sebagai contoh, katakanlah kalau kita bayar bil katakanlah 1,000. Kemudian kita punya savings selepas pasang solar mungkin kita dapat jimat 600. Kita akan adjust kita punya installment rate untuk setiap bulan untuk pembayaran ansuran bulanan melalui personal financing tu supaya di bawah, pembayarannya di bawah saving rate kita. Contohnya mungkin bayar bulan-bulan dengan bank 500 saja. So that at least in a way anda sebenarnya tak perlu keluarkan sebarang wang untuk memiliki solar. Jadi katakanlah loan 5 tahun, dalam masa 5 tahun tu anda boleh membayar installment bank melalui penjimatan solar tu sendiri. Lepas tu tahun ke-6 dan sebagainya boleh enjoy the full benefit lah. So in a way, walaupun saya cakap tadi dekat rumah tak ada SPPA ataupun zero capex, melalui financing option sebenarnya anda juga boleh memiliki solar secara tak perlu sebarang sen lah sebenarnya. Jadi boleh hubungilah pihak kami. Contohnya Syamirul sendiri memang berkelayakan lah untuk menasihati dari segi kewangan. Macam mana kita boleh bantu. Okey, baik, terima kasih. Tadi kita ada sebut pasal bil sebelum dan selepas NEM lah, yang mana saya ada contoh kat sini, kalau boleh saya tunjuk. Ini adalah NEM yang sebelum ni, NEM 2 lah. Yang mana NEM 3 kita belum ada bil dia sebab kita masih dalam pembinaan lah sistem-sistem solar yang kita ada. Sebab NEM 3 tu mulanya kira baru bermula lah. Jadi kalau kita tengok untuk NEM 2 dulu, bil klien sebelum buat solar, kalau kita lihat di sini dia ada bil OPC lah. Kemudian jumlah cas semasa dia bila dah campur dengan KWTBB dan sebagainya adalah RM789 sebulan ataupun 800 lah. Tetapi selepas memasang solar, sistem ni agak besar lah. Dia kalau NEM 3 kita dah tak sampai sangat kepada sistem ni. Tapi yang macam Dr. Zahrudin sebut, waktu NEM 2 dulu kita boleh pasang sistem yang besar, yang mana bil dia selepas pemasangan solar tu kita tengok dia dah OPC NEM. Dia dah ada NEM dan bilnya kalau kita tengok negatif lah, negatif RM21.
Nah, kenapa negatif RM21 ni? Pertama mungkin adalah 10% diskaun rangsangan ekonomi lah, iaitu sebanyak lebih kurang RM30. Tapi kalau tanpa diskaun ni, bil dia adalah RM0 atau menghampiri RM0. Jadi benda tu memang possible lah, bukan orang kata bukan janji-janji atau perbualan kosong kan. Benda ni memang berlaku lah. Ini salah satu yang kita pasang. Dan kalau kita boleh lihat di sini ada baki NEM, iaitu apa yang dieksport. Bila dieksport kepada TNB tu tadi, dia akan direkodkan kat sini, baki dia untuk dibawa ke bulan harapan. Dan kita tengok kalau di sini bil sebelum dia ada cas masa. Kalau bil bila dah ada solar ni, dia ada import dan dia ada eksport. Berapa yang dia ambil pada TNB dan berapa dia bagi kepada TNB lah. Kemudian akan total, sebab tu net energy metering, pemeteran bersih, net dia punya harga tu kan. Jadi ini pun secara tidak langsung menjawab soalan yang mana saya dapat juga, yang pasal TNB bagi tak bagi ke apa kan. Dalam bil TNB pun dia dah masukkan maklumat. Jadi maksudnya tidak ada isu TNB bagi atau tak bagilah. Okey, Cik Aidif, soalan banyak ni sebenarnya, tapi kita cuba pilih dan kita try untuk limit lah atas kekangan masa. Saya rasa ni yang terakhir lah. Apa ni tentang insurans. Bila orang pasang solar ni, kita nak juga tenanglah pemikiran kita bila ada barang berteknologi di atas bumbung dan sebagainya. Jadi mungkin Cik Aidil boleh terangkan apa insurans-insurans yang ada. Okey, baik. Concern daripada masyarakat selalunya berkenaan dengan keselamatan sistem itu sendirilah. Yang mana sekarang ni even pihak insurans pun dah mengeluarkan insurans khas untuk solar. Saya boleh namakan satu lah contohnya sebagai contoh kepada publik, iaitu Anora, merupakan salah satu juga bahagian daripada Allianz Insurance. Mereka memang buat khas solar insurance untuk pemilik solar lah, yang mana kalau kita tengok dia akan cover all risk protection. Kalau ada kerosakan kena dan sebagainya, dia akan tergolong dalam all risk protection. Ada repair and restoration, kalau repair of PV system contohnya nak menggantikan komponen dan sebagainya. Dan juga ada juga income saving protection, contohnya kalau katakanlah ada berlaku TNB shutdown yang mana sistem kita pun tak boleh berfungsi, maka dia akan protect kita against our losses. Contohnya 2 hari tak boleh nak menjana tenaga, maka 2 hari tu dia akan cover balik lah berdasarkan berapa nilai yang sepatutnya kita dapat. Jadi insurans ni pun taklah nak katakan semua kena ambil, kita boleh ambil dan tailor according to our needs lah. Yang mana benda ni secara tak langsung, secara pendeknya saya nak sampaikan kat sini, ada insurans yang dibekalkan untuk membantu pihak-pihak klien ataupun customer kita untuk mengelakkan daripada kerugian melalui kerosakan, kecurian dan sebagainya lah, fire. Insurans ni adalah satu benda yang penting dan saya suggest kepada semua, kalaulah anda sendiri memiliki PV sistem solar di rumah ataupun di premis perniagaan, sila include sekali PV insurans untuk ease of mind lah sebenarnya. Barang-barang pun dah tak payah nak fikir, semua dia cover. Itu bergantung yang mana premium dia akan berbeza-beza mengikut kehendak. Okey, baik, terima kasih banyak Cik Aidif. Yang mana atas kekangan masa, malangnya kita dah menghampiri jam 12. Saya percaya banyak lagi topik-topik yang boleh kita bincang tentang solar ni, sebab dia adalah satu orang kata pelaburan yang besar. Jadi kita nak betul-betul faham dan memang kita promote ke masyarakat untuk betul-betul faham tentang solar ni sebelum kita memilih dia lah sebagai pilihan kita. Namun atas kekangan masa, saya rasa mungkin kita boleh nombor satu, kita boleh attend soalan-soalan ini melalui sosial media kita di Facebook, di Instagram. Mungkin selepas ni kita akan buat video pendek untuk menjawab soalan-soalan ini, untuk menjelaskanlah kepada masyarakat Malaysia tentang peluang yang ada dari segi tenaga solar ni, yang mana kami boleh, Surai dan Sona boleh dihubungi melalui media-media sosial ini, melalui email, melalui Facebook, website, Instagram, LinkedIn dan telefon. Jadi kami berharap agar sesi pada hari ini dapat memberi orang kata pencerahan kepada persoalan dan mungkin memberi buah fikiran yang baru lah, sudut pandang yang baru, cara kita melihat solar ini
dan maklumat apa yang sedang ada di Malaysia, peluang-peluang yang boleh kita garap sebagai tuan rumah, sebagai tuan syarikat, pemilik orang kata pengurus bangunan-bangunan komersial, industri dan sebagainya. Jadi sebagai penutup saya ingin ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Zaharuddin dan juga Encik Aidif, CEO Sudanan Sona, kerana sudi orang kata memberikan buah fikiran. Dan paling penting saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua penonton. Semua penonton yang sudi meluangkan masa bersama kita. Saya fikir ini adalah satu sesi yang baik dan insya-Allah boleh kita buat lagi di masa hadapan dengan topik-topik yang lebih orang kata lebih spesifik lah. Jadi kami harap ini dapat memberi kefahaman dan gambaran yang baik. Seterusnya kita sama-sama berharap bahawa tenaga solar ataupun tenaga bersih lah secara umum, tak semestinya tenaga solar, tenaga dan teknologi bersih ini dapat mendapat tempatnya di Malaysia dan di dunia untuk kebaikan kita bersama. Saya Syamil Rosani Isa ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan dengan ini saya sebelum tu saya lupa ada rakaman, kalau ada rakaman nanti kita akan masukkan di sosial media untuk kita sebar-sebarkan. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih.